Ini adalah tip pemanduan. Okey, jika kita memandu kenderaan yang belum pernah kita pandu, biasanya orang saja nak try lah, test drive lah apalah kan. Dapatkanlah dulu feel dia. Feel ni macam perasaan kita lah dengan kereta tu. Dari segi kekuatan enjin dia, tahu keupayaan brake dia, serta bagaimana respon steering, serta behavior, sikap kenderaan tu macam mana, perangai kereta tu. Okey, elakkan terus nak uji pandu, nak try power, test power dan sebagainya. Jika kita membuat uji kenderaan baru atau mana-mana kenderaan yang belum pernah kita cuba, sekalipun kenderaan rakan-rakan, kerana feedback kenderaan itu mungkin di luar jangkaan kita lah, atau di luar kemampuan skill kita. Contohnya lah, kita hari-hari bawa kereta 1.5 kan, paling tinggi pun 1.8 kan. Tiba-tiba nak test drive kereta 6,000cc, 5,000cc. Memang payah lah sebab kita tak biasa yang kenderaan tu. So kena dapatkan feel dulu dah biasa, barulah kita boleh kendalikan dengan baik. Itu penting lah, salah satu tip lah. Okey. Kedudukan pada kursi pemandu. Ini pun penting lah. Kedudukan pemandu yang optimum bagi memandu, antara kawalan yang penting ketika memandu ialah kawalan tangan lah. Pada roda steering. Cara pegang pun ada juga kan, bukan main pegang je. Dan juga kawalan pedal minyak. Macam ni kita nak pegang kawal minyak dengan brake tu kan, bukan dua kaki, dia kena satu kaki je kan. Poinnya hanya bergerakkan kanan dan kiri je kita punya jari kan. Okey, dan juga clutch. Macam mana nak kawal bagi postur badan yang betul kan, badan tu nak betul kan, bukan duduk baring, duduk menyengit, duduk sengit kan. Dia ada posisi dia yang betul lah. Pastikan bahu direhatkan pada penyandar kat cushion dengan selesa, bukan terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Okey. Kedudukan tangan seperti mana gambar kalau tuan tengok, dia mesti duduk di antara kanan kiri lah, jam 3 dengan jam 9. Rapat di steering dan ibu jari pegang bahagian tengah kalau tengok gambar tu, supaya dia grip. Maksudnya tangan kita akan free lah, pusing kanan kiri tak terlucut daripada, tak tertanggal daripada steering dengan tangan. Okey, kalau you tengok kat atas ni, dari kedudukan ini, ubah kedudukan kursi ke depan dan ke belakang bagi memastikan pergelangan tangan anda berada tepat di atas steering. Letakkan ibu jari tangan kanan pada kedudukan pukul 3 dan ibu jari kiri pada kedudukan pukul 9. Ketinggian steering yang ideal ialah dengan melihat ibu jari supaya berada sama dengan aras dengan bahu. Maksudnya masa anda menduduk kursi memandu tu, ibu jari ni dengan aras bahu ni selaras, lebih kurang dalam 10 ke gitulah. Ada jarak dia. Ini yang betul lah, kena ada free flay kat sini. Jangan straight macam ni. Kalau straight macam tuan-tuan nak pusing kanan kiri tak ada free flay, cukup-cukup lurus je kan. Jadi satu kesalahan lah. Kalau macam ni tuan-tuan kena tarik depan sikit, so baru ada kelegaan di sini. Okey, next. Kedudukan okey, biasanya wujud satu tempat letak kaki kiri sama ada kereta auto ataupun manual, bagi mengelakkan kaki serta mengunci kedudukan badan kita pada cushion. Okey, biasanya tempat letak kaki dah, biasanya kaki kiri lah. Okey, kaki kanan yang berfungsi menekan pedal minyak dan pedal brake perlu menggunakan pivot point yang sama. Itu yang saya kata tadi lah. Okey, ini bermakna anda menekan pedal minyak dan brake tanpa perlu mengalihkan kaki. Ini membolehkan teknik modulasi brake dan minyak dilakukan. Modulasi tekan brake dan tekan minyak dengan kawalan penuh. Boleh tekan sedikit ataupun penuh, bergantung kepada feel lah driving anda. Kalau tengok gambar sini, ini duduk kedudukan sebenar lah. Yang ni tak betul. Seat kena rapat, kena ada kelegaan kat sini. Lepas tu nak kena sentang ni kursi daripada atas, sentang dengan telinga. Kalau tengok dia punya ukuran sini lah. So peha kaki pun ada kelegaan kat sini. Dia tak terlalu tegang, tak terlalu longgar. So ada free play kat sini untuk memudahkan kita mengendalikan kenderaan lah. Okey.
Kosongkan ruang poket ataupun seluar anda. Ini kalau banyak duit ke apa tak tahulah, tebal kat belakang poket. Sebenarnya ini tak selesa. Kalau untuk jalan jauh memang tak selesa sebab apa, dia mengganggu keselesaan anda lah. Ataupun barang-barang lain, telefon ke, kunci ke, entah apa lagi kan. Okey, kehadiran objek pada ruang poket anda seperti apa, modem mudah alih tadi kan, telefon ataupun peranti pintar boleh mengganggu dan memberikan kesan kepada porsi pemanduan anda. Kalau mungkin jalan dekat-dekat tak terasa. Tapi kalau jalan jauh terasa lah kat kocik kan. Sama ada atas, belakang dan tepi kan. So eloknya letakkanlah di tempat lain ya. Sebab kita ada kelesasaan masa memandu tadi ya. Okey, baik. Rapatkan punggung ke belakang. Ini cara duduk yang betul lah. Bagi mendapatkan sudut duduk yang baik, anda perlu merapatkan kedudukan punggung dekat dengan bahagian penyandar. Kat sini lah penyandar rapat. Lepas tu kita sandar, selesa lah. Ni jarak yang saya kata tadi 10 inci ataupun 25 cm. Ibu jari dengan bahu kita. Ni keadaan yang selesa lah. Okey. Kat sini pun sama juga, dia ada bagi gitu jarak dia untuk memudahkan tuan-tuan lah dan perempuan Okey, baik. Pastikan badan rapat dan tegak dengan kerusi. Okey. Sudut duduk yang baik juga sebenarnya bergantung kepada faktor inilah. Pastikan bahagian belakang anda bersandar pada kerusi. So kita akan relax lah sandar kan. Kalau kita duduk tegak, tak menyandar ke depan ke kiri kan, dia mengganggu posisi anda dan menyakitkan tulang belakang anda dan sebagainya lah. Okey, ubah sudut tempat duduk anda supaya kedudukan tulang belakang berada pada sama sudut dengan tulang pinggung. Baru betul fit dan selesa lah. Pastikan juga perhebat kepala sama aras dengan kepala pemandu. Ada kadang tempat rest head ni kan boleh naik turun kan, anda boleh adjust dia betul-betul kat kepala anda. Barulah selesa. Ni kadang letak kat atas kepala, kadang kat bawah tekuk kan, tak sesuai lah. Benda tu boleh di adjust supaya kita dapat keselesaannya maksimum lah. Okey. Letakkan peha pada tempat duduk. Sekiranya perlu, ubah ketinggian tempat duduk supaya bahagian bawah peha boleh berehat dengan selesa. Okey, keadaan kaki yang tergantung ketika pemanduan boleh menyebabkan letih. Penatlah letih sebab apa, kedudukannya tak betul kan. Kalau ini, kalau tuan-tuan tengok gambar, yang ni okey, semua fit, punggung sampai belakang, peha rakat kat sini kan, ada clearance, tangan dia juga ada play sini kan. Kalau macam ni sakit pinggang lah kan. Kalau macam ni sakit tengkuk, tak betul lah tu kan, sini ada ruang kosong dan sebagainya lah. Okey, so ni caralah kedudukan duduk cara yang betul lah. Okey, baik. Jaga sudut bukaan tangan dan kaki. Okey, jarak antara badan dengan steering dan pedal kaki amatlah penting untuk memastikan anda mampu mengoperasikan kenderaan dalam keadaan yang selesa. Jadi kalau kita selesa, senanglah kita nak kendalikan kereta tu. Semua boleh capai, boleh pusing kanan kiri dan sebagainya. Okey, kedudukan ini juga bagi memastikan bahawa anda sentiasa rapat dengan tempat duduk walaupun ketika sedang membelok. Jadi anda belok kanan ke kiri ke, corner lipat baring ke apa ke, anda duduk statik di kerusi tempat anda, tidak mengaruhi keadaan yang lain. Okey. Luangkan masa selama beberapa minit untuk memastikan kesemua poin di atas adalah tepat dan anda akan merasa perbezaannya dari segi kawalan, keselesaan serta mendapat keyakinan ketika mengendalikan kenderaan. Ini hakikatnya ialah kalau tuan-tuan ikut apa arahan peraturan yang dibuat tadi, tuan-tuan perempuan akan merasa keselesaan dia. Di mana daripada tuan-tuan meletak ikut tidak mengikut peraturan yang di garis pandukan tadilah. Okey. Posisi cermin sisi dan pandang belakang. Ini pun makin makan peranan juga. Kadang kita tak sedar, kita main letak je janji nampak belakang tapi tak sempurna Kalau tengok contoh ke sini, kesalahannya biasa yang dilakukan oleh pemandu ialah dengan mempolisikan cermin sisi agar kita boleh melihat bahagian belakang kereta. Cara yang betul ialah dengan melebarkan pandangan cermin sisi agar kita mendapat panoramik seluas mungkin dari
cermin sisi tadi. Contoh kalau tengok gambar ni lah. Macam ni dah terlindung. Apa kita nak tengok body ni? Kita bukan nak tengok body ni. Kita nak tengok semua belakang ni seperti kat bawah ni. Bawah kita nampak pemandangan je luas. Tak ada gangguan Okey. So lebih daripada ni belakang kita boleh tengok cermin yang kat tengah tu pandang belakang. So kat itu akan cover lah yang belakang dan dia akan wujud blank spot lah. Tapi yang tu kita tak boleh buat apa. Blank spot tu memang wujud dekat belakang kita lah, sama ada kiri ataupun kanan. Tapi sekarang ada kereta baru, dia dah letak kamera, boleh tengok dekat skrin bahagian blank spot Okey, ada kereta yang tak ada Okey, teknik ini membenarkan kita melihat dengan lebih luas sekaligus mengurangkan risiko fenomena titik buta. Titik buta tu blank spot tadi yang saya kata terutamanya bagi melihat penunggang motosikal. Cermin pandang belakang pula perlu diletakkan agar ia boleh melihat menerusi cermin belakang semaksimum mungkin. Okey, baik. Brake mengejut. Ni tengok juga, tapi sekarang kereta semua dah canggih-canggih, dah ada ABS kan. Kalau dulu yang tak ada ABS tu menjajau lah kan. Okey, merupakan kaedah brake kecemasan dengan menekan pedal brake semaksimum mungkin di laluan lurus. ABS pula berfungsi dengan membenarkan steering menerima input dari pemandu dan menghantar input menukar arah pada tayar depan bagi mengelakkan halangan atau bahaya. So, posisi pemanduan yang betul akan membenarkan pemandu mengawal kereta dengan betul dalam situasi kecemasan. ABS ni anti brake system lah. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni kan. Ada ABS, senangnya. Bila kita break je, automatik ABS akan kawal daripada kita tergelincir dan sebagainya lah. Kalau tengok kat sini ada kun kan, dia boleh mengelak dengan cantik. So kalau tak ada ABS tu, kawalan semua manual lah. Sampai elak kita terlanggar kun tu. Itu beza punya beza Okey, baik. Teknik memotong dengan selamat. Ini nak potong kereta lah sebab skill ni datang daripada praktikal lah. Pemanduan tuan-tuan dan perempuan macam ni nak laksanakan kan. Kalau tengok ni, kita tadi dah bagi formula macam mana nak pegang pukul 9, pukul 3 kan. Jari di mana, paras mana, semua dia. Okey, sekiranya anda memandu di laluan berseleko, amat penting kedudukan tangan dengan steering perlu diubah supaya kita tak terlucut, tertanggal tangan dengan steering tu kan. Tiba-tiba nak pusingnya terlepas, bahaya tu kan. Okey, pastikan pergelangan tangan boleh diletakkan di atas steering dan ketika memandu pastikan anda memegang steering dengan dua tangan pada kedudukan pukul 3 dan 9 dengan lengan masih bengkok. Ini salah satu cara dia lah Okey, ini memastikan anda mendapat kawalan penuh pada steering dan boleh melakukan selekok tajam dengan mudah dan senang. Okey, tak tergelincir, tak terlepas tangan kita sebab tu kena pegang dua steering. Baik. Baca papan tanda. Okey, papan tanda macam-macam jenis lah. Ni saya letak salah satu sebagai gambaran je Okey, sudah pasti anda jarang mengambil tahu keberkenaan maklumat yang cuba disampaikan oleh papan tanda, terutamanya ketika melalui jalan berseleko dan berbukit. Antara perkara yang anda perlu ambil tahu, okey, amaran jalan berbahaya kan. Okey, tanda suruhan ni kan. Bila macam ni, okey, mesti ada sesuatu yang bahaya ni. Dia bagi peringatan kat kita lah. Kemungkinan ada bahaya Okey, amaran seleko tajam yang biasanya lebih besar daripada biasa dipasang di seleko. Kita tengok tu arrow tu. Kadang sekarang ni bukan setakat pantulan je, dah ada yang lampu klip-klip lagi kan, macam-macam pattern dia Okey, sebenarnya itu semua membantu proses pemanduan lah di jalan raya Amaran kawasan kemalangan, jalan licin dan juga sebagainya Okey. Peringatan untuk menggunakan gear rendah ketika menuruni bukit. Ini penting jugalah. Kegagalan anda untuk mematuhi amaran ini boleh menyebabkan kenderaan akan terbabas, sama ada understraight ataupun overstraight ketika melalui kawah tersebut. Okey, kawasan tersebut lah. Sama seperti juga lita ataupun amaran ini dipasang untuk mengingatkan pemandu agar jangan melampaui had fizikal kenderaan.
So teknik-teknik tu kena tahulah. Kalau turun bukit jangan letak gear laju, kena letak gear rendah lah supaya dia dapat kawal ke dia punya lajak dia tu kan, tak terlalu laju selain kita brake kan. Bila kita brake lama dia brake akan panas, boleh jadi jam dan sebagainya. So kita bantu dengan gear rendah dan sebagainya lah. Okey, baik. Baca garisan jalan. Okey, ni sekiranya anda melalui selekor tajam, garisan jalan akan berubah menjadi berkembar menandakan anda dilarang sama sekali memotong disebabkan selekor tersebut ada titik buta. Titik buta ni blind spot lah yang kita tak nampak Bukan setakat blind spot dekat cermin tak nampak kereta kita kat belakang tapi kalau kita nak corner, nak potong kan, kita kat jalan corner kita tak nampak kereta kat depan tu kat mana kan. Super juga, ataupun dekat simpang kan tak nampak, kena ada blocking lagi lori besar kat tepi jalan, kat simpang. So benda-benda ni kena berjaga-jagalah. Anda tidak nampak kereta yang datang dari arah hadapan dan kalau memotong juga ia bagaikan mempercikan nyawa. Ni tak sayang nyawa lah. Okey, kita kena elakkan lah benda-benda seperti ini. Okey, baik. Anggaran ni titik buta tadi okey. Selain dari selekor tajam, titik buta juga wujud di jalan berbukit atau walaupun jalan tersebut lurus tapi sebenarnya bukit kita tak nampak, bila potong dia muncul je kat depan kita, bukit dah naik kan. Itu salah satulah. Okey, jadi jangan ingat jalan lurus anda boleh memotong dengan yakin jika ada sebarang jika anda sedang mendaki titik buta anda adalah dari hadapan kerana anda tidak dapat melihat kenderaan lain yang datang dari arah bertentangan. Itu pentinglah. Okey, baik. Menekan pedal brake dan mengambil selekor. Ni skill lah. Patutnya brake dulu baru selekor, jangan selekor baru brake. Itu yang terbabas. Okey, salah satu perkara yang sering dicuba oleh pemandu baru ialah memotong di jalan lurus sebelum jalan mulai membelok. Ni. Jika anda memotong, mesti masuk semula ke dalam lorong, tekan brake dan mula membelok. Okey, dia kena brake dulu baru belok kan. Okey, jangan belok baru brake. Okey. Aktiviti brake dan membelok ini dikenali sebagai trail braking namun tidak semua pemandu mahir. Sekiranya anda terlalu laju, membrake ketika selekor akan memberikan beban yang besar pada tayar hadapan. So tayar depan akan hilang grip mekanikal dan kereta mula terbabas jika anda terlebih brake ketika selekor. Itu skill lah. Okey, baik. Masalahnya jika anda under stress ataupun mula memasuki laluan bertentangan, besar kemungkinan kemalangan akan berlaku kalau anda tidak biasa dengan laluan tersebut. So jangan amalkan try braking ini. Ni kalau nak race kat Lita tak apalah kan, ada safety semua. So kalau jalan-jalan raya tu be careful lah. Okey, baik. Fahami keupayaan kenderaan anda. Kenderaan yang anda guna anda pun kena faham lah. Bukan setakat feel yang kita dah rasa terhadap kenderaan tersebut. Mampu tak mampu, yakin tak yakin. Selain daripada kekuatan enjin dan top unit memecut pantas, salah satu kriteria ialah memahami hard brake kereta anda. Okey, selalu kalau kita brake macam mengejut berapa jauh, berapa meter dah berhenti kan. Itu kena faham juga. Kalau brake dah tipis dah tak grip lah, atau minyak brake dah lama tak tukar, bertahun-tahun tak tukar, dah tak ada dia punya kelikatan, keanjalan tu dah tak ada, pun problem juga, dia dah tak main. Sekiranya anda membawa ramai penumpang, prestasi pecutan dan brake kereta anda tidak akan sama, dia akan berubah lah sebab ada beban. Sebab tu anda memandu seorang diri, dia beza. So bila tuan-tuan, perempuan dah biasa buat seorang brake keadaannya macam tu, tapi bila ramai dah tak sama, dia akan lebih lajak. Sebab apa? Dia lebih berat. So itu kena tahulah. Okey, membrake di garisan lurus. Sebaiknya amalkan membrake di garisan lurus di mana kereta kekal stabil. Walaupun anda membrake dengan lebih agresif, tekanan brake sehingga kereta mencapai kelajuan yang sesuai untuk memasuki selekor dengan selamat. Ini lebih baiklah. Jangan kat selekor baru brake. Lepas tu kita brake dulu baru kita selekor. Namun ingat, pastikan anda masuk pada had laju yang betul. Kerana jika terlalu laju, sistem ESC pun gagal. Lepas terlalu laju sangat, komputer pun tak boleh nak kawal. Lagi kan orang. Okey, itu penting. Baik. Laluan memotong. Okey.
Dalam motor ni pun tahu juga, selain kita boleh baca line-line yang diberi kat jalan tu, kita tengok juga keadaan jalan yang kita lalu. Okey, setengah kawasan menyediakan laluan motor di kawasan mendaki. Ketika ini ambil peluang untuk memotong kenderaan berat dengan cepat. Pastikan anda menggunakan gear lebih rendah lah. Maksudnya kalau gear auto tu, jangan tekan je, memang lembab lah, turunkan kat 2, kat 3 ataupun kat 2 ikut kelajuan keadaan semasa lah. Bagi gear auto ataupun gear manual, turunlah pada 4 ke 3 dan sebagainya supaya kenderaan tu senang cepat bergerak. Torque dia tinggi, cepat dia nak potong selesai potong, okey, berikan laluan pada kenderaan lain yang lebih laju. Jangan pentingkan diri sendiri. Sebab kita nak potong, kita tengok tengok belakang tu. Tengok belakang kita lagi laju. Bagilah dia laluan. Jangan kita main masuk je, kan dia mencecet nak break pula. Dah laju nak kena break lagi. Marahlah dia. Itu dah kena ada kerjasama. Baik. Isyarat dari lori. Okey, ini isyarat ni tak adalah dalam peraturan. Ini asa bantuan je. Kalau yang prihatin, ada yang prihatin, ada yang dengki dan sebagainya lah. Okey, setengah pemandu lori ni amat berteman rasa. Tak semualah. Disebabkan mereka ni berada lebih tinggi, mereka nampak dengan jelas keadaan jalan dia nampak lebih jauh lah sebab dia tinggi. Kereta ni rendah kan. Okey, jika jalan selamat untuk motor, biasanya pemandu lori ni akan menyalakan lampu signal kiri. Maksudnya dia beri laluan lah kan. Lepas memotong, jangan lupa pula ucapkan terima kasih, tekanlah horn sekali, angkat tangan dan sebagainya. Itu salah satu bantuan yang diberi. Tapi tak boleh percaya 100%. Kadang-kadang saja je menipu pun ada juga. Itu namanya manusia, tak lari dari kesilapan. Okey, baik. Okey, jangan motong. Penyesuaian diri dengan kereta baru atau jalan yang baru, benda yang baru lah, tak biasa, lalui terdapat 2 faktor. Jika bergabung antara 1-2 perkara ni akan menjadi punca kemalangan tu. Okey, jika keadaan jalan tu bertambah licin akibat hujan, adalah lebih baik pandu dengan lebih perlahan untuk mengatasi fenomena aquapeling. Aquapeling Okey, itu nanti kita jelaskan apa maksud aquapeling tu Okey, antara kawasan yang dilarang memotong ialah di hadapan selekor. Memang dilarang lah kerana terdapat kenderaan keluar masuk dan juga pelajar sekolah yang ramai balik sekolah, masuk sekolah, sibuk lah. Jadi kena slow lah Okey, ataupun di persimpangan jalan ataupun banyak kereta yang keluar masuk dari simpang, terutamanya di kawasan yang terhalang pemandangan lah disebabkan oleh objek lain. Kerana kat simpang tu ada objek lain tu kita tak nampak, so kita kena slow lah. Kalau buat laju itu yang bila orang lalu, haiwan lalu, kita hentam membahayakan diri kita dan juga persekitaran yang lain. Okey, atas jambatan biasanya menggunakan garis berkembar lah. Ni kat jambatan yang digalakkan dilarang untuk memotong, bahaya ataupun dalam terowong ataupun lorong di antara bangunan. Dalam terowong pun sama juga kan, sebab lorong tempat sempit. Lorong kat bangunan pun sama juga, kerana kiri bangunan tinggi. Benda tu memang tak nampak. Okey, baik. Teknik memotong dengan selamat. Ini salah satu cara lah. Teknik ni macam mana kita nak mulakan. Kalau nak jelas kita tengok gambar tu. Okey, dalam apa yang diceritakan sini adalah pastikan tiada kenderaan dari arah bertentangan dan jarak yang selamat untuk memotong. So kalau orang tak ada mata sebelah, susah nak potong. Sebab apa? Nak tentukan jarak tak boleh. Jadi dulu kena berfungsi. Okey, tukar gear rendah untuk dapatkan momentum dan bagi signal ke kanan. Untuk pick up dah ada, tengok buka signal, tengok orang tak ada, barulah boleh potong. Pastikan cermin sisi jika ada kenderaan lain yang sudah memotong. Jika ada, berilah peluang, bagi peluang dia dulu potong dulu, barulah kita potong. Okey, potong kenderaan perlahan dengan cepat. Dan masuk semula ke lorong asal. Lepas tu tukar semula pada gear yang asal. Okey, kalau tuan-tuan tengok ni contoh dalam bentuk gambar lah. Okey. Kereta daripada bawah nombor 1 ni kan. Okey. Apa yang perlu anda untuk memotong perlu untuk memotong tunggu dulu lepas tu perhatikan di hadapan ada kereta, tak ada kereta. Lepas tu okey, depan dah clear, perhatikan kat belakang pula ada tak, nampak kereta tak ada kan, dah clear. Okey, bagi syarat ke signal ke kanan Lepas tu bergerak ke kanan kan. Lepas tu lajukan kenderaan. Bila dah potong tu kena lajulah, jangan lambat macam siput je. Sebab tu dia kena turun gear rendah sikit kan. Okey, lepas tu tekan horn bagi tahulah bagi yang kita nak potong dan sebagainya. Beri isyarat ke kiri
lepas tu bergerak kiri balik, lepas tu matikan isyarat, lepas tu kembali keadaan asal lah, yang tadi gear tadilah, kita dah potong, dah selesai, dah selamat, mudah saja, di salah satu step lah. Okey, baik, itu cara yang betul lah, boleh diikuti. Baik. Acquired learning, ni tadi yang saya kata masa apa benda ni acquired learning ni, dan cara mengatasinya. Okey, benda ni biasanya bagi pemandu bukan setakat memandu kerajaan, siapa-siapa yang memandu akan melalui keadaan yang sama, cuma kita tahu tak tahu atau sedar tak sedar benda ni kita lalui atau kita langgar kan. Okey, acquired planning ni ataupun yang juga dipanggil pada hydro planning lah, adalah keadaan di mana tayar kereta tu terapung ataupun tidak benar-benar menyentuh permukaan jalan kerana tayar melalui permukaan basah. Biasanya lepas hujan lah. Kalau kita tengok hujan lebat ke ataupun jalan basah ke, ada air mata air lalu kat jalan ke, benda tu yang selalu terjadi. So kita kena berhati-hatilah bila melalui keadaan seperti ni. Menyebabkan tayar berputar di atas permukaan jalan serta kehilangan cengkaman pada permukaan jalan, terutamanya pada kelajuan tinggi lah, menyebabkan kereta itu tergelincir. Kalau tuan-tuan tengok contoh gambar kat atas ni sebagai contoh. Okey, dalam keadaan biasa kita jalan ni kan, tayar ni dia lekat dengan jalan ni, so dia ada contact lah, so dia grip lah, friction dia kan. Kalau tak ada friction, dia akan jadi macam ni lah. Contoh ada air, kita langgar air ni kan, kalau bawa slow okey lah, kalau kita bawa laju, itu yang hanyut tu kan. Okey, macam mana dia berlaku? Okey, tayar dengan jalan ni dia tak bersentuh, dia hanya di atas permukaan air, sama ada air ni bertakung ataupun air ni mengalir dan sebagainya, ataupun basah kan. Ini yang puncanya tergelincir, terbabas dan sebagainya lah. Tu tengok gambar ni, itu salah satu faktor dia. So kalau keadaan jalan hujan basah ataupun air, eloklah kita bawa slow, jangan buat laju, nanti hilang kawalan. Baik, faktor terjadinya eco-planning ni ataupun hydroplaning ni kan, memandu kenderaan dengan terlalu laju. Ni biasa yang berlaku kat highway lah tu, terbawah lah apa semua tu kan dalam keadaan hujan. Okey, jika anda berbuat demikian, secara automatik kemungkinan untuk kereta terangkat lebih besar sehingga tekanan permukaan tayar terhadap lopak air menjadi lebih sedikit. So macam terbang lah, tak lalu kat jalan raya. Itu yang tersasar tu kan. Okey, berat badan kenderaan. Okey, hal ini juga boleh disebabkan kerana anda memandu kenderaan pada kelajuan tinggi. Bila dah buat laju, terbang lah. Biasanya lebih tinggi kelajuan, kereta yang tidak mempunyai reka bentuk aerodinamik yang baik akan lebih mudah terangkat. Okey, dan ini dapat membuat kenderaan yang berat lebih merasa ringan. Ringan sebab apa? Tak ada kontak dengan jalan. Okey. Okey, keadaan tayar kereta yang tidak baik. Ni dah dia boleh berlaku kerana tayar kita tidak dapat memecahkan lompak air. Tayar pun ada banyak jenis juga, potong air lah, belah air lah, macam-macam kan. Okey, kalau tak sempurna dia akan jadi pengaruh berlakulah. Okey, oleh itu sentiasa diingat anda untuk memeriksa keadaan tayar kereta anda terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya tekanan angin tayar tu mencukupilah. Okey, baik. Faktor terjadinya ni kan, okey. Reka bentuk permukaan tayar kereta tidak sesuai. Sekarang macam jenis tayar, kita pakai jalan biasa tapi pakai tayar racing punya yang licin, tak ada bunga tu. Memang tak grip lah. Kat litar mungkin grip musim panas kan, tapi kat jalan biasa kalau hujan tak grip lah. Okey, reka bentuk permukaan tayar kereta yang tidak sesuai adalah seperti penggunaan tayar kereta separa licin digunakan di jalan basah. Memang tak boleh kan, ataupun spesifikasinya tidak sesuai dengan keadaan jalan yang dilalui. So itu salah satu punca lah. Okey, permukaan air yang cukup dalam. Kadang kala faktor komposisi permukaan air yang cukup dalam, macam lubang dalam lah, air tenggelam dan sebagainya, ia dapat membuatkan tayar kereta lebih mudah mendapat gejala acquired learning ini. Bila tak bersentuh dia akan berlaku lah. Okey, baik. Elak, macam ni kita nak elak risiko ni, eco-planning ni ataupun hydroplaning ni.
Okey, pertama, kelajuan adalah kunci utamanya lah. Berlakunya benda ni apabila melalui atau melintasi aliran air yang mengalir ataupun bertakung di permukaan jalan raya yang basah. Tu kita elak lah. Kita nampak kita buat slow. Jangan buat laju-laju, nanti terbang. Okey, selalu pemeriksaan tekanan angin kereta sebelum memandu dan pastikan tekanan angin tayar tadi tidak lebih atau kurang serta sentiasa laraskan tekanan angin tayar pada tekanan tayar yang standard yang dah disusurkan oleh pengeluar kita tadilah, berapa tekanan yang sesuai. Okey, pastikan tayar kereta tidak botak atau tidak sesuai digunakan lagi. Bagi mengelak perkara ini terjadi, tukarlah tayar baru yang lebih baik dan mempunyai keupayaan mengharungi lopak air dengan sangat baik. Sebab ada tayar tu dia boleh belah air kan. So dia akan grip lah. Okey, baik. Cuba mengikuti kenderaan yang berada di hadapan. Ini pun salah satu jugalah kaedah. Kerana biasanya bekas tayar kenderaan di hadapan tu dapat mengurangkan jumlah air yang akan dilalui. Tapi kena ingatlah, jangan terlalu hampir bagi menjaga jarak pemanduan yang selamat.